Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, difardukan ataupun diwajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita bertemu sekali dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh dengan kebaikan dan juga bulan yang penuh dengan manfaat bagi mereka yang nakkan kepada kebaikan Ramadan itu sendiri. Rasulullah SAW ada menyebutkan dalam hadis baginda SAW yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Allah telah memfardukan ataupun mewajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulannya. Dan dibuka pada bulan ini segala pintu syurga. Dan dikunci di dalamnya segala pintu neraka. Dan dibelenggu pula para malaikat, para syaitan. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang itu yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa tiada diberikan kebaikan pada malam itu, maka sesungguhnya tidak akan diberikan kebajikan kepadanya. Daripada hadis Nabi SAW ni kita dapat melihat bahawa Allah Ta'ala telah menganugerahkan bulan Ramadan ni kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat pada umat-umat yang lain. Dan dalam firman Allah Ta'ala yang saya bacakan di awal tadi, di ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebutkan la'allakum tattaqun, yang maksudnya mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan bulan Ramadan ini boleh menjadikan kita insan yang bertakwa, boleh menjadikan kita insan yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di bulan ini juga Allah Ta'ala berikan apa yang kita buat, pahalanya akan digandakan. Sehingga kan Allah Ta'ala tidak menetapkan ganjaran pahalanya berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Allah Ta'ala telah tetapkan ganjaran itu antara 10 sehingga ke 700 kali ganda. Tetapi berbeza dengan ibadah, khususnya ibadah puasa pada bulan Ramadan yang kita buat, yang mana Allah Ta'ala tidak tetapkan berapa banyak ganjaran yang Allah Ta'ala akan berikan. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah itu kerana semata-mata menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengawal dan juga melawan nafsu kita. Kita meninggalkan kehendak nafsu kita. Kita meninggalkan keinginan kita semata-mata menjunjung titah perintah Allah Taala. Sebab ibadah puasa ini kita boleh laksanakan dengan cara tipu. Antara kita dengan Allah Ta'ala saja yang tahu sama ada kita berpuasa ataupun tidak. Saya sebutkan tadi tentang kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan. Antaranya Allah Ta'ala bukakan pintu syurga, tutup pintu neraka. Yang membawa erti di sini bahawa Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, kebaikan sebanyak-banyaknya kepada kita, dan Allah Ta'ala tutup kejahatan kepada kita. Kalau berlaku kejahatan juga tu atas kesilapan kita sendiri. Jadi belenggu syaitan-syaitan. Maknanya Allah Ta'ala menghalang kita ataupun menghalang syaitan daripada merosakkan kita, menghasut kita. Pada ketika ini yang menghasut kita untuk melakukan kejahatan itu adalah diri kita sendiri. Bukan disebabkan hasutan syaitan yang selama 11 bulan membelenggu dan juga menghasut kita untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebutkan tadi bahawa la'allakum tattaqun, disebutkan sebagai mudah-mudahan kamu bertakwa, sebab di bulan inilah bulan tarbiyah. Bulan bagaimana kita nak mendidik diri kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab dia sebagai khalifah. Menunaikan segala tanggungjawabnya sebagai Muslim. Menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang yang menurut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan istimewanya Allah nak melatih kita pada bulan ini, Allah Ta'ala berikan pahala yang berganda-ganda seperti mana yang saya sebutkan tadi, yang tidak ada pada bulan yang lain. Sebab itu, bulan Ramadan ini, ambillah peluang sebaik-baiknya untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebajikan. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala, sebab kita belum tentu akan dapat lagi bulan pahala ataupun peluang bersama bulan Ramadan ini pada masa-masa yang akan datang. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Sedangkan dalam tempoh kita kehidupan kita selama 11 bulan bergelumang kita dengan maksiat.
Ada maksiat yang kita tahu, ada maksiat yang kita tak tahu. Ada maksiat yang kita sedar, ada maksiat yang kita tak sedar. Yang kita bimbang berkaitan dengan maksiat ataupun dosa yang kita tidak tahu. Dan kalau kita lihat lagi dalam bulan puasa ni, disebutkan oleh Nabi SAW yang mahfumnya sesungguhnya setiap amalan kebajikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan pada bulan Ramadan sehingga 700 kali ganda. Kita lihat tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi peluang pada kita buat banyak-banyaknya pada bulan Ramadan ni. Allah tawarkan pahala yang besar kepada kita. Soalnya kita nak merebut peluang ini ataupun tidak. Tanya diri kita, tanya iman kita. Kalau kita diberikan peluang yang cukup besar, kita tak ambil apa yang Allah Ta'ala nak bagi, ni adalah satu kerugian yang cukup besar kepada kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan Allah Ta'ala juga mengurniakan pada bulan ini yang disebutkan sebagai bulan keampunan. Yang mana Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, akan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi perlulah kita ingatkan, dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dosa sesama manusia perlu kita selesaikan dengan manusia itu sendiri. Taubat kita ni, taubat kita dengan Allah Ta'ala. Dia tidak menghapuskan dosa kita sesama makhluk. Atas sebab itu, dalam bulan Ramadan ini juga kita ambillah peluang untuk memohon kemaafan sesama kita. Supaya dosa kita sesama makhluk dapat diselesaikan dan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga dapat diselesaikan, di mana dijanjikan oleh Allah Ta'ala apabila kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa ini, dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampunkan segala dosa-dosanya. Dan juga pada bulan Ramadan ni Allah Ta'ala akan membuka pintu rahmat seluas-luasnya. Disebutkan juga dalam riwayat Muslim, yang mana apabila tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu rahmat. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maksud rahmat ni kasih sayang Allah Ta'ala. Hajat kita mudah diperkenankan. Allah sebut, Udu'uni astajib lakum. Mintalah pada aku akan perkenankan. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni, pintu rahmat dalam keadaan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa lebih mudah segala hajat kehendak kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga pada bulan Ramadan seperti mana yang saya sebutkan tadi, Allah kurniakan kepada kita, disebutkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ya Allah Ta'ala tak kurniakan kepada umat-umat yang lain selain pada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah kurniakan kepada kita keistimewaan malam Lailatul Qadar? Sebab umat Nabi Muhammad umurnya tak panjang. Masa kita pendek di dunia ni. Nabi kata umur umat dia 60 ke 70 tahun sahaja. Tak panjang umur umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bagaimana dengan dosa kita dalam tempoh 24 jam ni, tuan-tuan. Kalau pada hari biasa 8 jam kita dah habiskan masa kita untuk bekerja. 8 jam kita habiskan masa kita untuk tidur. Dan 8 jam saja lagi berbaki masa kita. Adakah kita bekalkan masa kita itu dengan akhirat? Ini satu perkara yang kita kena renungkan. Dan adakah dalam tempoh 24 jam tu kita tidak melakukan sebarang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini yang kita takut tentang dosa yang kita tak tahu yang saya sebutkan tadi. Tetapi Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar ini untuk kita membuat amal ataupun merebut pahala sebesar-besarnya. Untuk kita bawa ke akhirat ini sebagai bekalan. Antaranya Allah Ta'ala kurniakan juga pada bulan Ramadan ini sebagai kata satu keistimewaan dengan ibadah kita yang digandakan pahalanya, dan Allah perintahkan kita juga untuk melaksanakan solat tarawih. Di sini saya nak mungkin memberi sedikit teguran ataupun pembetulan yang telah menjadi satu kebiasaan kita yang kita jadikan satu budaya, tuan-tuan. Sekarang ni kita dalam tempoh PKP ni, tahun ni puasa kita berbeza pada bulan-bulan yang lain, yang mana kita terpaksa menunaikan ibadah solat tarawih di rumah, tak boleh lagi di surau masjid. Tapi bukan bermakna bila kita tak boleh melaksanakan ibadah di masjid, kita tak boleh nak beribadah di rumah. Sebenarnya solat tarawih ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dia adalah ibadah yang kita laksanakan dalam
keadaan santai-santai saja. Kita biasa buat 8 rakaat, 20 rakaat sekaligus. Sebenarnya tak perlu kita buat begitu pun. Kalau ikut dari segi sejarahnya, solat berjamaah 20 rakaat ini dimulakan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada zaman Nabi SAW, Nabi dia tak pernah buat pun. Orang kata 30 hari berjamaah penuh di masjid. Nabi tak buat. Pada zaman Sayyidina Umar baru perkara tu dibuat. Okay? Dan kita dalam tempoh PKP ni, kita boleh buat solat berjamaah dengan isteri, dengan anak-anak kita. Ini satu perkara yang baru mungkin daripada kebanyakan kita. Dan juga tidak semestinya ibadah solat tarawih ni kita buat sekaligus ataupun secara berturut-turut dalam satu masa. Sebenarnya boleh kita buat 2 rakaat mungkin selepas main Isyak. Nanti pukul 10 kita buat lagi 4 rakaat. Pukul 12 kita buat lagi 2 rakaat. Sebelum kita nak sahur, kita tambah lagi mungkin 4 rakaat. Dia boleh buat begitu sebenarnya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekali. Yang penting, solat tarawih itu kita dirikan selepas waktu Isyak sampai sebelum waktu solat subuh. Itulah tempoh waktu solat tarawih yang boleh kita dirikan. Dan kebanyakan kita, biasanya selepas kalau buat 8 ataupun 20 rakaat tu dia terus solat witir. Ini biasa kita buat di masjid. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata tiada solat selepas witir. Nak menunjukkan bahawa witir ni, solat witir ni adalah penutup kepada semua solat sunat. Kalau tuan-tuan mendirikan solat tarawih, mungkin dah sampai 8 ataupun 20 rakaat, tuan-tuan berhajat untuk mendirikan solat sunat yang lain. Mungkin nak buat solat tahajud, atau nak solat taubat, solat hajat dan sebagainya sebelum kita masuknya waktu subuh. Seboleh-bolehnya jangan didirikan dulu solat witir. Okay? Bila kita rasa kita nak tutup solat sunat tu, barulah kita buat solat witir sebagai solat terakhir ataupun penutup pada hari tersebut. Itu sepatutnya ataupun kaedah yang patut kita buat dengan cara yang betul, berlandaskan hadis Nabi SAW tadi, tiada witir, tiada solat selepas witir. Jadi saya harap perkara ni tuan-tuan dapat praktiskan. Tapi biasalah di tempat kita ni, kalau pada hari biasa, kalau tak sembahyang solat witir selepas solat tarawih di masjid, rasanya sampai rumah tak buat dah. Itu yang jadi masalahnya tu. Jadi kalau kita ada rasa kebimbangan itu, mungkin kita tak melakukan solat witir dan selepas tu, tak apa. Bolehlah kita teruskan dengan melaksanakan solat witir supaya sebagai penutup pada solat sunat yang kita laksanakan pada sepanjang bulan Ramadan ini. Dan waktu kita mendirikan Qiyamul Lail ni tuan-tuan, bukan semesti kita fokus hanya melihat kepada kita sembahyang, baca Quran, zikir, wirid dan sebagainya semata-mata. Sebenarnya kita mungkin agak tanpa sedar, kita masak bersama isteri untuk menyediakan juadah bersahur juga. Dikira sebagai Qiyamul Lail, niat kita tu yang betul. Sebab kita nak buat ibadah sebenarnya. Sahur tu sendiri adalah ibadah. Masak untuk buat ibadah. Jadi benda tu juga menjadi satu ibadah. Mungkin kita orang kata pada ketika ni lebih banyak bersama dengan keluarga. Kita bermanja-manja dengan anak isteri kita dengan niat untuk merapatkan lagi hubungan kekeluargaan juga dikira sebagai satu ibadah. Tapi yang paling penting bila nak dapat pahala Qiyamul Lail tu, kena tidur sekejap sampai Isyak itu sebagai syaratnya. Lepas tu barulah kita boleh melaksanakan benda-benda yang baik itu dengan niat kita nak melaksanakan Qiyamul Lail, dan insya-Allah benda itu akan memberi manfaat dan juga kebaikan kepada kita. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan juga dalam satu riwayat Muslim, ada menyatakan apabila masuk bulan Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu syurga dan terkunci segala pintu neraka. Maka syaitan juga dirantai ataupun dibelenggu. Dan Allah Ta'ala turunkan rahmat. Saya sebutkan tadi kenapa. Inilah istimewanya. Bila ada riwayat mengatakan juga bila dibukakan pintu syurga, mana hajat kita mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditutupkan pintu neraka sebagai pelepasan seksaan-seksaan kepada penghuninya. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada penghuni syurga ataupun bakal penghuni syurga. Dan juga orang kata penghuni neraka itu sendiri. Walaupun sekarang ni mungkin tidak adalah. Sekarang ni tak adalah orang yang masuk neraka lagi. Cuma neraka di dalam kubur. Bagi mereka yang sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Pada ketika ni mereka dihentikan azab itu. Melainkan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam, itu saja Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui keadaan mereka yang hakikatnya. Tetapi bulan Ramadan ni lah disebutkan juga sebagai bulan istirahat bagi orang Islam yang sedang diazab oleh Allah daripada siksaan kubur.
Dan saya nak menasihati juga kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sepanjang bulan Ramadan bersempena juga kita dalam PKP ni, banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya hajat-hajat kita dan juga permasalahan kita khususnya di dalam negara kita pada ketika ini dapat diselesaikan dengan segera. Antaranya masalah penyakit wabak berjangkit yang sedang melanda, dan juga masalah orang kata ekonomi yang kita jangkakan mungkin akan menimpa bukan sahaja di dalam negara kita tetapi seluruh dunia disebabkan wabak COVID dan juga situasi ekonomi yang tidak menentu. Dan juga kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala memberi kestabilan kepada negara kita dari segi politiknya, kepimpinannya. Dalam keadaan hari ini kita lihat banyak perkara yang mula dipertikaikan yang perlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Dan kita ambillah peluang di dalam bulan Ramadan ini untuk kita merebut peluang kemakbulan doa itu supaya Allah Ta'ala perkenankan hajat-hajat kita dan juga memberi kebaikan bukan sahaja kepada diri kita, keluarga kita, malahan kepada negara kita secara keseluruhannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suka saya nak menyatakan juga di sini bersempena dengan bulan Ramadan, Allah Ta'ala janjikan dengan keistimewaan atau dengan kegembiraan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang berpuasa. Iaitu dua kegembiraan yang Allah Ta'ala janjikan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, ketika mereka berbuka. Yang mana kalau kita lihat tak ada orang buka puasa sedih, tuan-tuan. Semua orang buka puasa digembira. Sekarang ni dalam tempoh kita nak berbuka puasa, tinggal beberapa minit di Sabah Sarawak dah buka puasa dah. Okay? Kita nak buka puasa ni menanti-nanti. Dan waktu ketika ini, tuan-tuan, sebenarnya sepatutnya kita dah berada mungkin di atas tikar sejadah ataupun kita berkhalwat bersendirian. Waktu ketika ini sebelum berbuka puasa adalah ketika waktu dimakbulkan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyakkan doa pada ketika ini. Banyakkan memohon keampunan kepada Allah Taala pada ketika ini. Dan juga kita kena ingat waktu mustajab itu berada pada ketika ini. Kita ambillah peluang pada ketika sebelum berbuka dengan memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Allah Taala janjikan dengan kegembiraan waktu ketika dapat melihatnya ataupun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam syurga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, mungkin bila kita sebut tentang berkaitan dengan nikmat syurga, kita tak fikir rupanya nikmat yang paling besar ada dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, tuan-tuan, tanya orang lelaki, bila disebutkan tentang nikmat syurga, saya yakin kebanyakan orang lelaki akan terbayang tentang kecantikan bidadari. Tetapi kaum perempuan saya tak pastilah apa yang dipikirkan waktu melihat ataupun ceritakan tentang keistimewaan syurga. Hakikatnya apa sahaja keistimewaan, keindahan, kecantikan yang ada dalam syurga itu tidak dapat menandingi nikmat kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bagi orang lelaki itu dia suka kepada kecantikan bidadari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang cukup cantik itu. Bagaimana yang maha cantik iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan bidadari, yang menciptakan syurga itu sendiri. Sudah pasti, tuan-tuan, keadaan Allah Ta'ala itu jauh lebih cantik, jauh lebih sempurna, yang tidak ada cacat celanya, yang tidak ada kekurangannya. Sudah pasti kita diberikan peluang dapat melihat Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar. Bukan mata kita sahaja yang akan merasa keindahan kecantikannya, tetapi seluruh panca indera kita akan merasai nikmat dapat melihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan kita akan tergolong dalam golongan yang dijanjikan oleh Allah Taala, golongan yang gembira apabila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi mungkin setakat itu peringatan dan juga pengisian yang sempat saya kongsikan kepada tuan-tuan, dan saya mengucapkan salam Ramadan dan juga memohon kemaafan atas salah laku dan juga salah kata daripada saya. Dan mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini akan memberi manfaat yang besar kepada kita dan juga dapat keampunan oleh Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.